Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Selangor Champions League. Kita meneruskan aksi pada hari ini di mana bagi perlawanan terakhir untuk hari Sabtu kumpulan B, dua pasukan yang berada di sebelah lain dalam carta liga kumpulan B iaitu SC Bujangga akan turun menentang Isma Shah Alam secara langsung dari Stadium MPSJ di Subang Jaya ini. Dua pasukan yang sedang berada di dua kedudukan terbawah. SC Bujangga berada di tangga ke-7 dengan hanya mengutip 2 mata sahaja akan turun menentang Isma Shah Alam yang berada di tangga ke-8 dan hanya mengutip 1 mata sahaja setakat ini. Jadi menarik untuk kita saksikan bagaimana dua bottom 2 bertembung seterusnya cuba untuk mendapat dan whistle separuh masa pertama telah pun dibunyikan, tanda aksi antara KB Isma Shah Alam turun menentang Kajang SC Bujangga dari Stadium MPSJ Subang Jaya ini. Masakan awal 24 iaitu daripada Isma, 24 itu Azrin tidak memberikan ancaman pun kepada pintu gol Bujangga. Kita saksikan bagaimana Rafsham bergerak secara solo di Bujangga. Terus satu tandukan. Oh, itu dia. Setelah lama kita menanti untuk menyaksikan gol pertama, tiba juga akhirnya. Lihat bagaimana perjumpaan daripada KB Isma. Apakah percuma daripada Boys Itu Blue. Lihat mencari Fapos kepada Amar, tandukan ke dalam. Dan ada satu tap-in yang dilakukan oleh Azrin untuk menjadikan gol pertama pada aksi di Stadium PSG ini. Aidi, bagaimana? Satu hantaran yang baik. Mungkin pada satu ketika Amar mencari ruang untuk melakukan tandukan, dan ini dapat kita saksikan bagaimana tidak ada halangan langsung daripada pemain-pemain pertahanan pasukan Bujangga dengan membiarkan Azrin berada di posisi yang agak baik, kerana ketika itu Hakimi telah pun berada di dalam posisi yang agak jauh daripada Azrin untuk melakukan tap, iaitu Zaman yang hanya berada seorang di bahagian pertahanan. Kita saksikan hanya berhadapan dengan Zaman jika mungkin boleh melakukan sedikit body contact, dan kawalan bola yang lebih kemas oleh Amar dapat dilakukan. Lihat sekali lagi bagaimana idea yang bijak. Sahaja. Idea yang bijak sebenarnya hantaran daripada Fitri yang mencari pemain berjersey nombor 12 Rizman dengan tandukan yang agak Syarul yang agak meliar melewati, harus diberikan sebenarnya kepada tiba-tiba sahaja. Kita lihat Fazrul throw yang cukup baik daripada rakan Mila, lihat melepasi mereka offside, namun sayang tiada balance ketika mahu melakukan perjumpaan itu. Dan sebenarnya Fazrul telah pun melihat posisinya dalam kedudukan yang baik untuk menjaringkan gol, sebab itulah dia meminta bola daripada rakannya iaitu pemain berjersey nombor 10 Aiman sebentar tadi, dan sedikit sahaja melewati tiang gol di sebelah kanan. Fitri, oh sayang, setup yang dan itu dia whistle penamat sudah pun dibunyikan. KB Isma Shah Alam berjaya mencetak 3 mata pertama, kemenangan pertama dalam saingan Selangor Champions League kumpulan B musim 2021. Terima kasih kepada anda yang telah bersama kami sejak minit pertama tadi. Jadi terus berikan sokongan kepada Selangor Champions League dan menyaksikan perlawanan-perlawanan yang akan datang. Isma Shah Alam 1, Kajang SC Bujangga 0. Terima kasih. Assalamualaikum. Game sama rata, sama kuat, dan kita berbalas serangan. Kita mengharapkan 3 poin malam ni, tapi kita tak dapat nak translatekan kepada 3 poin lah. Anyway, good game, dan kita pun walaupun kita tak dapat cut, tapi kita terpaksa main 10 orang sebab kita punya keeper yang kena tu. Anyway, overall good game lah. Good game. Referee decision, if I may, dia ada buat, bagi saya lah, silly lah. Benda yang even pasukan lawan pun tak minta foul, dia bagi foul. And then suddenly tiba-tiba dapat kad kuning, you know. So benda-benda yang macam ni effect lah saya punya mood player kan. Tiba-tiba dia bagi game, lepas tu bila kita tanya kenapa, dia tak boleh jawab. So nobody saw anything, you know. Suddenly kena. Even pasukan lawan pun tak minta, bayangkan. Tiba-tiba kena. So kalau dia punya judgement tu correct, then it's okay.
Sebab kita semua mata tengah tengok game, bukan dia seorang kan. Jadi saya haraplah mutu pengadilan tu boleh diimprove. Kadang-kadang kita salah tengok, kadang-kadang ref lebih tahu kan. Anyway, kita tanya why like that. Sebab banyak, saya faham dia nak control game. Dia nak control game, tak nak bagi panas game kan. So dia bagi yellow card. Tapi bukan suddenly tiba-tiba yellow card. You know? Macam red card tadi tu, kena dengan dia punya striker tu pun, sampai kita kena tegur dulu baru dia perasan yang kan, sampailah kena keluar walaupun tinggal lagi 5 minit 10 minit kan. Sayanglah kita orang, sepatutnya kita boleh main 11 lawan 10, tiba-tiba kita pun kena main 10 juga. Tapi that's we call game lah. Anyway, kita kalah is kalah lah. For now kita faham dan kita sedar yang kita tak boleh nak kejar untuk next level. Anyway, kita have something to improve to ourselves, to our team lah. So prove to ourselves that kita in the same level. Actually kita pun kalah menang pun tak adalah kena banyak-banyak kan. So it's same level, cumanya siapa buat mistake je. So far kita ada lagi 2 game, dan 2 game yang kita akan jumpa tu saya percaya Gombak dan Kelana, which is a big name lah kan. So kita akan cuba yang terbaik untuk diri kita aja. Anyway, ni kita punya first CL. So kita cuba yang terbaik. Okey, pertama saya ucapkan terima kasih kepada penaja rasmi kami, iaitu Pusat Pendidikan Al-Hikmah dan juga Kuasa Official. Secara keseluruhan, alhamdulillah pemain-pemain mengeluarkan taktikal yang diterapkan, menjalankan apa yang kita strategikan oleh jurulatih. Alhamdulillah kita dapat mencapai kemenangan pertama lah. Tapi kalau kita bandingkan dengan perlawanan sebelum ini dengan Kelana United, saya rasa dengan Kelana United tu lebih baik. Cuma malam ni kita gunakanlah peluang yang ada dan kita dapat 1 gol lah. Kami pun sebenarnya tak sedar ada red card, sebab nak tukar pemain lain tapi tiba-tiba apa itu red card. Saya tak pasti sebab tak nampak di sudut pelanggaran tersebut. Tapi bagi saya setakat ini secara overall masih di tahap yang memuaskanlah untuk mutu pengadilan yang sedia ada. Malam ni banyak insiden, petugas kesihatan perubatan banyak kena terpaksa masuk ke padang, dan kami ada game midweek hari Rabu berterbangan Cyberjaya Teleflow. Jadi saya mengharapkan pemain-pemain dapat kembali cergas menjelang perlawanan penting lah, sebab sebenarnya kalau kami dapat mampu mencapai 2 kemenangan terakhir, sebenarnya kami masih ada peluang untuk top 4 lah. Jadi harapnya pemain terus kekal momentum, motivasi dan dapat pamerkanlah persembahan yang baik pada perlawanan akan datang.